Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua para pelajar program pendidikan khas integrasi SMK Munshi Sulaiman yang mengambil mata pelajaran pendidikan Islam. Terutamanya bagi para pelajar kelas fikir afdal, fikir adil dan juga fikir aktif. Sudah lama kita tidak ber-PDPR. Jadi untuk minggu ini kita akan masuk ke unit yang ke-13 iaitu berkenaan dengan hukum-hukum dalam Islam. Tajuk kita pada hari ini adalah 5 hukum di dalam Islam. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, maka sebaiklah kita membacakan doa belajar terlebih dahulu. Tadahkan tangan kamu dan marilah kita membaca doa belajar ini bersama-sama dengan cikgu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma tah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca doa belajar bersama-sama. Untuk hari ini, kita akan masuk ke unit yang ke-13, iaitu hukum-hukum dalam Islam, dan tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah 5 hukum dalam Islam, iaitu hukum wajib, hukum sunat, hukum harus, hukum makruh dan juga hukum haram di dalam agama Islam. Standard kandungan kita adalah 6.1 mengenal hukum-hukum dalam Islam. Standard pembelajaran 6.1.1 menyatakan pengertian dan contoh hukum wajib dalam Islam. 6.1.2 menyatakan pengertian dan contoh hukum sunat dalam Islam. 6.1.3 menyatakan pengertian dan contoh hukum harus dalam Islam. 6.1.4 menyatakan pengertian dan contoh hukum makruh dalam Islam. Dan yang terakhir 6.1.5 menyatakan pengertian dan contoh hukum haram dalam Islam. Apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran kita pada hari ini ataupun pada akhir PDPR, proses PDPR kita pada hari ini, kamu semua akan dapat menyatakan pengertian dan contoh hukum wajib, sunat, harus, makruh dan haram secara latihan di atas talian. Selepas sahaja cikgu urusan pengajaran kita pada hari ini, urusan PDPR kita pada hari ini, cikgu akan berikan latihan secara atas talian kepada kamu dan cikgu harap kamu semua dapat menyelesaikannya dengan segera dan mudah, insya-Allah. Okey, selepas ni kita akan mulakan sesi PDPR kita berkenaan dengan tajuk 5 hukum dalam Islam. Pengenalan kepada hukum di dalam Islam. Terdapat 5 jenis hukum di dalam Islam. Yang pertamanya adalah wajib. Yang keduanya adalah sunat. Dan yang ketiga, hukumnya adalah harus. Hukum dalam Islam yang keempat adalah makruh. Dan yang terakhirnya adalah hukum haram. Kelima-lima jenis hukum ini adalah berbeza di antara satu sama lain. Ada hukum yang perlu kamu lakukan dan ada hukum yang perlu kamu tinggalkan atau tidak perlu dilakukan. Cikgu akan menerangkannya di dalam slide yang seterusnya. Walaupun terdapat 5 jenis hukum di dalam Islam, iaitu hukum wajib, hukum sunat, hukum harus, hukum makruh dan juga hukum haram, asal sesuatu perkara adalah harus dan halal.
Jadi secara mudahnya, asal muasal bagi sesuatu perkara hukumnya adalah harus dan halal. Tiada yang haram kecuali terdapat nas yang sah daripada syarak yang mengharamkannya dalam urusan muamalah. Ini bermaksud suatu perkara itu akan ditentukan hukumnya sama ada wajib, sunat, makruh, haram dan sebagainya melalui nas atau sumber hukum yang terdiri daripada Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan juga al-qiyas. Jadi keempat perkara ini merupakan nas atau sumber hukum yang menentukan sesuatu hukum yang boleh kita lakukan ataupun tidak boleh dilakukan. Sekarang kita akan melihat berkenaan dengan maksud hukum wajib. Hukum wajib ini merupakan hukum yang paling utama sekali yang perlu kita pelajari. Hukum wajib ini bermaksud ialah satu perkara yang mesti dilakukan oleh seorang Muslim yang mukallaf. Apakah yang dimaksudkan dengan mukallaf? Mukallaf itu maksudnya seseorang Muslim itu telah akil baligh untuk melakukan sesuatu perkara yang disuruh oleh agama. Apabila kita melakukan perkara-perkara yang wajib ini, kita akan mendapat pahala. Dan sekiranya kita meninggalkannya, kita akan mendapat dosa. Kamu pernah belajar berkenaan dengan rukun Islam. Rukun Islam itu merupakan 5 perkara wajib yang mesti kita laksanakan. Sekiranya kita meninggalkan 5 perkara tersebut, kita akan mendapat dosa. Contoh perbuatan yang hukumnya wajib adalah solat fardu 5 waktu sehari semalam, iaitu solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Ianya mesti dilaksanakan oleh seorang Muslim yang mukallaf. Sekiranya ia ditinggalkan, kamu akan mendapat dosa. Perbuatan-perbuatan lain yang wajib kita lakukan adalah seperti berpuasa di dalam bulan Ramadan. Dan seterusnya adalah membayar zakat dan fitrah. Sekarang kita masuk pula kepada maksud hukum sunat. Hukum sunat bermaksud ialah suatu perkara yang baik dilakukan. Jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapat dosa. Ini bermaksud sekiranya kamu melakukan perkara-perkara yang sunat ataupun sebagai contoh kamu mengikuti sunnah Rasulullah seperti kamu berpuasa sunat, bersolat sunat, membaca Al-Quran, maka kamu akan mendapat pahala. Tetapi sekiranya kamu tidak melaksanakannya, kamu tidak akan mendapat dosa. Contoh perbuatan yang hukumnya sunnah adalah membaca Al-Quran. Yang keduanya adalah bersedekah. Ini merupakan perbuatan-perbuatan yang sangat baik. Sekiranya kamu melakukannya, kamu akan mendapat pahala. Tetapi kalau kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan mendapat dosa. Tetapi sebaik-baiknya, kamu lakukanlah ia untuk mendapat pahala. Dapat pahala boleh masuk syurga. Betul tak? Sekarang kita akan masuk pula kepada maksud kepada hukum harus. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum harus? Hukum harus ini merupakan hukum asas bagi semua perkara. Ianya boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan. Contoh perbuatan yang hukumnya harus adalah tidur, makan dan juga mandi. Kita mesti tidur, kita mesti makan dan kita mesti mandi. Namun demikian, perbuatan-perbuatan ini mestilah dilakukan mengikut tata cara yang betul. Tidur mengikut waktu yang betul. Bangun pada waktu yang sesuai. Makan makanan yang halal. Dan mandi tanpa membazirkan air. Sekiranya kamu mandi sehingga membazirkan air, maka ia akan jatuh kepada hukum membazir. Ada banyak hukumnya lagi. Jadi ini adalah perbuatan yang hukumnya harus. Sekarang mari kita lihat berkaitan dengan maksud hukum makruh. Hukum makruh bermaksud ialah satu perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak suka perkara-perkara ini. Namun demikian, jika kamu melakukannya, kamu tidak akan mendapat dosa.
Dan jika tidak dilakukan, akan mendapat pahala. Allah tidak menyukai perkara-perkara yang makruh. Tetapi sekiranya kamu melakukannya, kamu tidak akan mendapat dosa. Dan apabila kamu tidak melakukannya, kamu akan mendapat pahala. Contoh perbuatan yang hukumnya makruh adalah makan dengan tangan kiri. Kita makan dengan tangan kanan. Betul atau tidak? Apabila kita makan dengan tangan kiri, maksudnya ia sudah jatuh kepada hukum makruh. Allah tidak menyukai kita makan dengan tangan kiri. Namun demikian, kamu tidak disabitkan berdosa apabila makan dengan tangan kiri. Sebaliknya, jika kamu tidak melakukannya dan kamu melaksanakan makan dengan tangan kanan, kamu akan mendapat pahala. Kerana makan dengan tangan kanan itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Baik, perbuatan yang hukumnya makruh lagi adalah makan makanan yang berbau. Sengaja cikgu letak gambar bawang kat situ. Kenapa? Kalau kita makan bawang dengan berlebihan, maka mulut kamu akan mengeluarkan bau sehingga akan menjejaskan persekitaran kamu bersama dengan rakan-rakan kamu. Apabila menimbulkan persekitaran yang tidak selesa, maka ia sudah jatuh hukumnya makruh. Jadi elakkan makan makanan yang berbau. Boleh? Jadi inilah yang dimaksudkan dengan hukum makruh, iaitu jika dilakukan tidak mendapat dosa dan jika tidak dilakukan akan mendapat pahala, dan ia merupakan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk kepada hukum yang terakhir yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu hukum haram. Hukum haram ini merupakan hukum yang paling berat. Hukum haram bermaksud ialah suatu perkara yang dilarang di dalam agama Islam. Jika dilakukan, kita akan mendapat dosa. Tidak kiralah dosa besar ataupun dosa kecil, ia tetap juga merupakan satu dosa. Dan sekiranya kamu meninggalkan perkara-perkara yang haram ini, kamu akan mendapat pahala. Semua orang nak pahala, betul tak? Apabila kamu banyak mendapat pahala, kamu berpeluang untuk masuk syurga. Semua orang nak masuk syurga, betul tak? Cikgu pun nak masuk syurga. Semua orang nak masuk syurga. Semua orang tak nak masuk neraka. Tetapi, kalau kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang hukumnya haram, maka kamu berpotensi untuk mendapat dosa dan seterusnya dimasukkan ke dalam neraka sekiranya kamu tidak bertaubat sebelum masanya. Contoh perbuatan yang hukumnya haram adalah seperti meminum arak. Yang kedua, berjudi, berzina dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan ini merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan boleh mendatangkan kerosakan kepada diri kamu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Selain daripada mendapat dosa. Jadi cikgu harap apa yang telah cikgu terangkan kepada kamu berkenaan dengan 5 hukum ini, kamu akan mendapat pengertian berkaitan dengan maksud-maksud setiap hukum dan juga perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam setiap hukum yang cikgu telah ajari kepada kamu. Kita telah sampai ke penghujung pengajaran kita pada hari ini. Kesimpulan yang boleh cikgu berikan kepada kamu, terdapat 5 hukum dalam Islam yang telah kita pelajari, iaitu yang pertamanya adalah wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Namun demikian, asal sesuatu perkara adalah harus dan halal. Tiada yang haram kecuali terdapat nas yang sah daripada syarak yang mengharamkannya. Nilai yang boleh kita pelajari dari pengamalan hukum-hukum Islam ini ialah apabila kamu melakukan atau melaksanakan perkara yang wajib, kamu akan beruntung bagi yang mentaatinya. Maksudnya kamu melakukan perkara-perkara yang wajib seperti bersolat, kamu akan beruntung. Sekiranya kamu melaksanakan perkara-perkara yang sunat, kamu tidak akan rugi. Sebaliknya, sekiranya kamu tidak melaksanakan, kamu akan rugi jika tidak mengamalkannya kerana ia merupakan tambahan pahala kepada diri kita. Dalam perkara yang harus, kita haruslah bersederhana dalam perkara harus. Tidur dalam jangka masa yang ditetapkan, makan sekadarnya dan lain-lain lagi. Bagi hukum makruh, sekiranya kamu mengamalkannya selalu, ia akan mendatangkan mudarat jika sering diamalkan. Maka sebaik-baiknya, janganlah lakukan perkara yang makruh.
Kerana yang pertamanya telah cikgu katakan kepada kamu, Allah tidak menyukainya. Yang seterusnya adalah sekiranya kamu melakukan perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah dan juga agama kita, maka kamu akan dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kamu dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka peluang kita untuk masuk ke syurga itu sangat sukar. Kecuali sekiranya kamu bertaubat dengan segera. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada kamu semua kerana sudi mendengar sesi PDPR bersama dengan Cikgu Hafiz pada hari ini. Cikgu harap, cikgu berdoa sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berjumpa lagi pada kelas secara bersemuka pada minggu hadapan. Doakan cikgu sihat daripada penyakit COVID-19 yang cikgu alami sekarang, dan jangan lupa untuk menyiapkan latihan secara atas talian yang cikgu berikan. Cikgu harap kamu semua dapat melaksanakan latihan ini. Sekiranya kamu tidak faham, jangan malu-malu. Mesej atau WhatsApp cikgu di talian 0176959172. Cikgu Hafiz insya-Allah akan membantu kamu. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.